Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali puji bagi Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan pada pagi ini. Selamat pagi semua. Selamat menikmati keindahan hari Sabtu dalam rumah, ya. Dan juga alhamdulillah bertemu dengan saya dalam page Himaya ni untuk sama-sama kita ialah bersualah di alam maya ni, dan juga alhamdulillah dapat juga kita sama-sama lah berkongsi apa-apa yang mungkin saya nak berkongsikan pada pagi ni. So saya ucapkan ahlan wa sahlan semua yang menyaksikan saya live di sini, di Facebook Himaya baik, dekat Tarik Emrik baik, dan juga kesempatan pada pagi ini mungkin nak berborak-borak santai, sembang pagi berkenaan dengan topik yang mungkin relevan dan juga mungkin kita nak diskusi lah. Jadi sebelum tu mungkin saya boleh ajak semua sekali boleh like and share this video, sebab kita nak kongsikan berkenaan dengan perkara penting lah, berkenaan dengan Al-Quran, dan juga mungkin update apakah situasi kita selepas bulan Ramadan, dan juga kita ni sekarang dalam bulan Syawal. Tapi yalah, bulan Syawal pun ada sekatan yang kita tak boleh banyak aktiviti kita buat kat luar. Itulah. Pagi-pagi ni pun cuaca redup, sedap je kan. Ni kalau tidur drag ni sampai tengah hari pun best juga. Tapi tak apa, kita nak kena teruskan juga dengan aktiviti ataupun perkongsian yang saya nak kongsikan pada pagi ni, insyaAllah. So sebagai highlight saya dah write down sini apa yang saya nak mulakan dulu pagi ni, insyaAllah. So saya dah highlightkan antara yang perkongsian ni selama ni, insyaAllah lah saya target 1 hour. 1 hour dari sekarang, 1 jam dari sekarang untuk saya kongsikan berkenaan dengan perkara yang boleh saya kongsikan pada pagi ini, insya-Allah. Antaranya adalah tentang Himaya itself, yang mana boleh kita sebentar saya nak update this thing. Ya. Okey, saya nampak ada comments. Ya, Encik Harudin zoom out macam nak tunjuk mixer baru je. Yeah. Dia bukanlah nampakkan kita serius dalam sebab mana kita ni nak menyampaikan satu benda yang kualiti lah kira. Macam gitu. So kita nampak semuanya lengkap. Bermakna kita nak kasih yang terbaik dari ladang Encik Harudin. Yeah. Okay, so sebagai permulaan, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan perkongsian pada pagi ini memberikan satu rahmat daripada Allah Ta'ala. Sebab perkongsian saya ni bukan perkongsian yang sia-sia. Saya nak, kalau boleh kita nak kongsikan yang terbaik dan juga bermanfaat, insya-Allah. So marilah kita sama-sama baca Ummul Kitab dengan harapan kita semua mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Al-Haziniyah wa Natin Salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. So meanwhile, kalau siapa yang menyaksikan saya dekat Facebook ni boleh like and share. Ini bukan auction tapi satu perkara yang bermanfaat yang mungkin saya nak kongsikan pada pagi ini, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala, sebelum saya mulakan mungkin saya boleh mukadimah dulu dengan platform yang saya gunakan ni, iaitu Himaya. Himaya ni adalah satu platform ataupun wadah transformasi kehidupan melalui ilmu agama Islam melalui tim Himaya ataupun melalui platform Himaya ni, insya-Allah. Dan juga Himaya ni kalau kita lihat, dia boleh lungsuri laman website Himaya www.himaya.sg, dan di situ juga boleh dapat segala informasi berkenaan dengan khidmat tahnik, cukur rambut ataupun kelas Iqra, ataupun boleh mendapatkan nasihat-nasihat lain, konsultasi dan sebagainya. So nak dapat lebih lanjut, bolehlah lungsuri laman himaya.sg, insya-Allah. So baik, permulaan untuk saya kongsikan pada pagi ini adalah, kalau saya berkenaan dengan topik pada pagi ini, iaitu Al-Quran. Poster pun nak keluarkan. Kalau kita lihat apakah dia punya
informasi terhadap topik kita pada pagi ini adalah iaitu Sembang Pagi dengan Al-Quran, hati tenang, hidup terancang. Okey, so saya mulakan pagi ni iaitu ataupun sesi ni dengan surah Fatihah. Okey, so mungkin saya nak highlightkan dengan beberapa perkara, antaranya adalah kalau saya boleh kongsikan on my screen here ataupun saya nak kongsikan dalam skrin ini. Sebentar, saya choose the topik sebab saya dah sediakan apakah perkongsian saya nak kongsikan itu. Ini kalau siapa-siapa ingat lagi, ini apa nama dia, perkongsian berita pada tahun 2014. Pada tahun 2014 tau. Okay. So this 2014 news, kalau siapa-siapa yang pernah baca go through dia berkenaan dengan ni usaha, kalau saya boleh bacakan sikit, topik dia adalah tentang menggiat usaha lahirkan generasi cemerlang dan seimbang. Okey, usaha Majlis Ulama Islam iaitu MUIS dan sektor swasta pendidikan Islam melakukan beberapa strategi bagi meningkatkan penyertaan belia dalam kelas pendidikan Islam secara formal bertepatan pada masanya. So dekat sini dia kata satu tinjauan, ini 2014 satu tinjauan baru-baru ini dikatakan dekat sini mendedahkan hanya 40% atau sekitar 35,600 anak-anak Islam setempat fokusnya kat Singapura berusia antara 7 dan juga 7 hingga 16 tahun. 7 hingga 16 tahun mengikuti pendidikan Islam secara formal. Daripada jumlah itu sekitar 20,400 mengikuti kelas di sektor swasta. Ini semua detail lah. So ini berarti sejumlah besar belia ataupun 60% tidak dapat pendidikan Islam secara formal. Wow, ini agak serius. Ini tarikhnya bila? Ini pada date 2014. Sekarang bila? Sekarang 2020 dengan COVID-19 tau. Okay, so dia punya gap. Now bayangkan pada ketika itu dia punya nombor dia adalah sekitar 60% pelajar tidak mendapat pendidikan Islam. Okay, saya tak tahu lah how kalau you dia punya seriousnya lah tentang agama Islam ni. Okay, ataupun pendidikan agama Islam dekat Singapore. We're not talking about Malaysia, not talking about anywhere. Tapi now sekarang ni, tarikh ni diletakkan kat sini pada 2014 dan dia katakan kat sini adalah sekitar 60% tidak mendapat pendidikan Islam secara formal. Mungkin ada yang belajar secara tidak rasmi di rumah. Wow, sekarang ni kan, nampak dia punya news ni 2014 talking about belajar di rumah. Where now kita ni pada tahun 2020 ni belajar kat rumah. So apakah wadah sebenarnya yang mereka belajar melalui dekat rumah tu, kan? So it's quite serious dan juga kita baca lagi lanjut. Kemudiannya, namun menurut jawatan kuasa Tim Jaringan Pendidikan Islam Swasta, PAINET ni ini pada 2014 menjalani tinjauan terdapat lebih 12,000 tempat kosong bagi pendidikan Islam formal dalam private sector yang belum diisi. So apakah mereka buat yang seramai 12,000 ni? Ini bermakna tempat bukan masalah bagi kelas agama. Persoalan kenapa kurang belia mengikuti kelas agama perlu diselidiki. Perlu dibuat research. Now dah berapa tahun? Dah 2020, tahun 2020. Bermakna dah lebih 5 tahun perkara ni dah berlalu. So what happened to them? So inilah yang katakan kita tak tahu. Sebab tu kita nak tahu generasi yang akan datang ni, adakah mereka betul-betul dah belajar ataupun tahu dan sebagainya. What happened to them dan what happened pada generasi yang akan datang. Apa jadi kepada agama Islam, apa jadi kepada orang Islam kat Singapura, apa jadi kepada budak-budak kecil kita, anak-anak kita nanti bila besar. Apakah mereka akan tahu tentang nilai agama Islam. So macam mana diorang nak hidup nanti di masa hadapan, all that. Dan kita tahu macam-macam social problems yang berlaku di kalangan belia. And you look at the news, keluar macam-macam, keluar ada yang pukul bantai sana sini, gaduh dan sana sini. So mungkin kita sangka baiklah itu mungkin bukan orang Islam kita. Tapi tak boleh juga, kita dah jadi diskriminasi kan. So look at it, how perkara ni kita lihat dia boleh memberikan impact yang banyak, impact yang sangat dahsyat kalau kita tidak berikan ini highlight. So ini antara objektif sebenarnya untuk saya highlightkan di this platform, untuk kita sama-sama orang kata tu membuka mata kita supaya kita lebih memberikan tumpuan kepada perkara ni.
perkara yang boleh sama-sama kita berganding bahu lah untuk kita sama-sama tackle ataupun apa nama dia, pick up this thing lah ataupun problem boleh dikatakan. So hakikatnya pendidikan agama asas adalah penting. So I highlight here, kalau nampak keluar, hopefully dia keluar kat situ dia. Pendidikan agama Islam asas adalah penting sebagai pedoman hidup. Okay, so sebelum sebelum saya teruskan lagi dengan topik-topik yang lain, tapi look at this news yang di-highlightkan ini, pendidikan agama asas adalah penting. So what is asas dalam agama Islam? Apa yang asas sebenarnya? Apa yang kita boleh katakan asas? Asas agama Islam adalah Al-Quran. Apa lagi? Hadis. Apa lagi? Fikih. Apa lagi? But itu semua ada tak dalam kita punya apa nama dia, content? Kalau kita lihat, ada ke tak ada ke, how, macam mana kita look at it, dia punya content dalam yang dikatakan ni sebagai apa nama dia, highlightkan pedoman hidup Islam, sedangkan ni news di highlightkan sini adalah sekitar, dia buat ini, ada satu data daripada MUIS yang telah jadi apa nama dia, berita umum mainstream, mengatakan 60% tidak dapat pendidikan Islam secara formal. So I highlight there. So nampak tak dia punya kesan dia. So dah 5 tahun berlalu, kita moving forward, dah tahun 2020. This news keluar pada tahun 2014. So saya rasa inisiatif bagi semua ni semua Allah dah tahu cantik Masya Allah. Dengan COVID-19 yang berlaku pada tahun 2020 dan juga orang kata tu seperti seolah-olah macam masyhur macam dawan banyak platform agama sedia ada di lapangan ataupun wadah online, baik daripada Majlis Agama Islam Singapura, baik daripada Pergas, maupun di masjid-masjid setempat ataupun badan-badan swasta, badan Islam yang berdaftar di Singapura ini menawarkan platform secara online untuk outreach kepada mereka untuk menyampaikan wadah-wadah agama. So ini sangat penting, dan juga if you want to go depth, inilah wadah-wadah yang kita boleh menyampai. Daripada diorang go through internet, diorang can get something yang orang kata tu luar daripada skop agama Islam. Sebab mungkin dia tengok alah boringnya agama Islam ni, ataupun alah boringnya, very dry, very boring. So dia akan explore pada agama lain, dan mereka tertarik kepada agama lain. Dan juga kita boleh bayangkanlah macam mana kalau let's say dia punya agama asasi tidak kuat, ataupun rapuh, dia akan mudah terpengaruh. So kita nak kena sama-sama lah membantu untuk kita mengatasi ataupun kita cuba lakukan yang terbaik dalam bahagian-bahagian yang ini. Cukuplah kita nak cakap pasal apa-apa yang berkaitan dengan makanan, kita apa lagi, kehidupan, dan juga sekarang ni kita cakap pasal ekonomi semua dah terjejas. So we look back, apakah objektif kita? If you're looking, kalau kita cakap pasal orang Islam, kalau kita cakap pasal matlamat hidup kita sebagai orang Islam ni, apakah matlamat objektif kita yang sebenar? Dan Alhamdulillah, kita berada dalam keadaan yang sederhana dan banyak batasan. Ini bukan siapa-siapa suruh, ni Allah punya kuasa yang buatkan kita ada kat dalam rumah ni, dan juga kita sama-sama berada kat rumah. So sumber kita untuk mendapatkan maklumat, sumber kita untuk mendapatkan informasi, sumber kita untuk mendapatkan pendapatan, which is working from home, ataupun sumber kita untuk belajar ilmu, which is home based learning, adalah dari rumah juga, dan juga wadah dia adalah online. So kita nak kena really orang kata tu scan through apakah ataupun wadah-wadah yang bagaimana yang kita harus tunjulkan ataupun exposekan kepada generasi-generasi, khususnya kepada bilik kita lah, ya. So ini yang saya highlightkan soal khabar ni, sebab saya tahu benda ni ada, sebab saya banyak baca this news, dan I want to share this news supaya semua orang dapat dia punya information about this, ya. So itulah yang perlu sebagai bukan hibah juga,
tentang hakikat agama Islam dalam menggiat usaha melahirkan individu cemerlang dalam masyarakat dan negara. Para beliau wajar dilengkapi dengan nilai-nilai asas yang betul, seimbang yang diharapkan dapat melahirkan generasi berakhlak, berhemah tinggi di samping kecemerlangan dalam kehidupan masyarakat. So kita boleh imbang how kita punya masyarakat ataupun youth ni react ataupun behave based on apakah ilmu yang mereka garap dan bagaimanakah ilmu ini menjadi pedoman bagi hidup mereka. Itu sangat penting. Alright. So, itu sebagai berita yang saya boleh kongsikan pada pagi ni, insya-Allah. Dan juga berkenaan dengan tu juga matlamat untuk saya adakanlah, kita nak sama-sama lah, sebab after kita dah kongsi, selepas saya dah kongsikan berita tersebut, apakah langkah seterusnya? So adakah betul semua youth kat luar sana tak pandai baca Al-Quran, tak tahu pasal agama? Kita sekarang ni fenomena social media, banyak kita gunakan Facebook. Banyak orang tu kat Facebook, budak-budak muda semua lari kat Instagram. Banyak orang tu masuk Instagram, banyak budak-budak semua masuk kat TikTok. Nanti besok kalau nenek semua dah masuk TikTok, budak-budak nanti pergi tempat lain pula. But now is apakah kita punya approach dari segi agama ni untuk kita menyampaikan mesej kita kepada belia? So ini yang paling mustahak sekali. So dalam platform ni saya ingin kongsikan ataupun perkara yang paling asas, kan kata tadi, asas agama adalah untuk menjadikan sebagai pedoman hidup. So asas agama kita adalah Al-Quran, adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. So kita nak kena get this Al-Quran, let them know Al-Quran ni, apakah Al-Quran dan apakah isi kandungan Al-Quran, bagaimana kita nak menghayati. So saya yakin bapak-bapak kat luar sana yang tengok saya ni, yakin dan juga pastinya dah jadi imam, Masya Allah. Dah graduate dalam bulan Ramadan, Madrasah Ramadan, selama 30 hari jadi imam kat rumah. Betul tak? Jadi imam kat rumah, semayang kat rumah, baca doa semua, Masya Allah, baca Quran dengan family semua, respect sangat. Dan Masya Allah, tahniah lah. Dan juga, tapi adakah job scope sebagai imam kat rumah tu stop situ saja ataupun dia continue? Itu yang kita nak kena lihat, dan juga kita nak sama-sama teruskan seimbang pagi ni. So mungkin saya nak juga harapkan siapa-siapa yang kata tu lihat perkara ni ataupun nampak video ni, boleh buka share dan komen bersama-sama dengan saya. Jadi saya tahu juga what's your thoughts about this perkara dari segi kaum ayah dan juga kaum ibu, how they feel jadi imam. Ada satu feedback mesej kat saya, sebab dia pernah jadi imam untuk imam solat dalam rumah sewaktu bulan Ramadan. So dia kata kat sini, Ustaz, dia cakap saya nak bacakan lah, tapi tak mention nama. Dia kata, Ustaz nak sharing je, tadi first time lead family sendiri tarawih. Ini talking about solat bulan Ramadan lah, dong, solat tarawih. So just leadkan zikir taubat, nasuha in between, terus automatic macam ada orang potong bawang. Rasa sebab sangat, sampai nangis-nangis. So maknanya dia punya first time untuk menjadi imam di dalam rumah, dan inilah satu perkara yang sangat orang kata tu memberikan impact kepada mereka-mereka yang first time jadi imam. Dan juga inilah satu orang kata tu feeling sebenarnya untuk kita adakan, dan juga kita nak terapkan perkara tu di dalam rumah kita. So tak kira lah orang tu dia belajar agama secara dah ada basic ke, belum ada basic ke. But kalau tak ada basic, now lah masa ni untuk kita mulakan, untuk kita sama-sama belajar, untuk kita sama-sama murajaah. So kita dah pimpin solat selama 30 hari bulan Ramadan. So now kita nak more further, kita nak understand, kita nak belajar lebih lanjut berkenaan dengan apa yang kita baca. So kita pun ada masa yang terluang kat rumah ni, kita boleh buat sebaik mungkin kita, dan juga kita cubalah murajaah sama-sama. So kesempatan ni saya nak mulakan dengan surah Fatihah. So sebagai sembang pagi ni sebenarnya dia topik dia umum, cuma saya tengok why not saya mulakan dengan surah Fatihah dulu juga, mungkin sharing terhadap agama Islam ni yang perlu kita berikan tumpuan, berikan highlight. So agama ni tunjang pedoman, agama ni orang kata tu perkara yang penting dalam kehidupan. Lebih-lebih lagi orang Islam ni, sebagai mukmin, sebagai orang Islam, agama ni penting bagi kita, dan juga bagaimana kita nak mengenali Allah Taala, objektif kita dalam kehidupan kita,
Mungkin kalau kita dah buat tersilap, kita recall balik apakah matlamat hidup kita, berapa lama kita boleh hidup kita, apakah bekalan hidup kita untuk kita bawa ke akhirat nanti kan. So this is the important things yang perlu diberikan perhatian. Namun kat sini saya kongsikan this buku. Kalau nampak this book saya mengajar sampai ke masih lagi mengajar gunakan buku ni daripada almarhum Ustaz Abdillah Ahmad Al-Jufri, pelita Al-Quran. Dengan kelas saya sekarang ni saya dah masuk surah Baqarah. Tapi saya kongsikan surah Baqarah ni, sebelum surah Baqarah ada surah Fatihah kat dalam. So surah Fatihah ni saya ambil kata tu susunan daripada almarhum Ustaz Abdillah, sangat senang untuk kita faham. So siapa yang ada masa, ada duit lebih sikit, cubalah beli buku ni. Saya tak tahu sekarang COVID-19 ni masih lagi kedai belum lagi buka saya rasa. Kedai buku. So I think you can go online, try to purchase online buku ni. Buku ni sangat baik. Saya suka baca buku ni dan saya belum pergi habis khatam surah Baqarah. Surah Baqarah surah antara surah yang terpanjang di dalam Al-Quran. Okay? Surah Baqarah surah yang terpanjang di dalam Al-Quran dan juga surah yang pada saya adalah selepas surah Fatihah di dalam Al-Quran. So ini adalah buku yang saya boleh anjurkan untuk siapa-siapa yang nak belilah. Okay? Kalau tak interested nak baca, memang main, kita boleh ikuti ustaz-ustaz yang kongsikan. Kalau nak ikut kelas saya pun belilah, let me know, atau boleh go through dengan Himayah punya page untuk dapatkan, ataupun inbox saja kat Himayah page ni, insyaAllah. So untuk this time ataupun ruangan ini, saya nak mulakan dengan surah Al-Fatihah. Alright. So let me see, surah Fatihah, saya buka share screen saya. Okey, surah Fatihah, kalau kita lihat dalam sini, saya dah sediakan. Alright. Okay, so this surah Fatihah. Dalam kitab almarhum Ustaz Abdillah Ahmad Jufri ni, dia memberikan penerangan terhadap surah Al-Fatihah ni. So penerangan dia ataupun huraian dia saya akan bacakan sama-sama insyaAllah. So on the screen right now, apa yang saya tunjukkan ni adalah surah Fatihah yang if you guys nak ada website apakah yang terbaik, of course you guys boleh download lah. Tapi kalau saya lebih suka gunakan this legacy.alquran ataupun quran.com untuk dapatkan dia punya ayat dia bersama dengan terjemahan dia, baik bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Okay. So ada sementara tu kalau ada apa-apa persoalan nak tanyakan, dipersilakan, ataupun ada apa-apa sharing nak kongsikan pun dipersilakan, tak ada masalah. Meanwhile inilah hari pertama untuk saya kongsikan ahlan wa sahlan kepada semua yang menyaksikan saya sekarang ni. Pagi ni saya rasa semua orang kat rumah, ada yang bertugas, saya cakapkan selamat bertugas semua. Okay. Dan dalam masa itu juga, ini adalah sesi pertama, episod pertama untuk saya kendalikan. Mungkin inisiatif daripada Himayah ni kalau boleh dilanjutkan kepada topik-topik yang lain. Mungkin topik motivasi, topik tentang hak ehwal semasa, tapi diselitkan juga dengan agama. Diselitkan dengan agama, sebab agama adalah pedoman hidup, seperti mana yang saya quote tadi berita harian yang bertarikan 2014, which is 60% of youth out there pada ketika itu tidak mendapat pendidikan agama Islam secara formal. So where are they? Okay, di manakah mereka? So now ada dikatakan mungkin mereka mendapat pendidikan agama di rumah. Now sekarang semua orang belajar kat rumah sekarang ni. Hatta orang yang belajar di universiti, pengajian tinggi pun belajar di rumah, tapi mereka ada diorang punya pengkhususan lah dengan platform yang khusus bagi mereka. So apa hal pula dengan mereka-mereka yang tidak dapat pengajian secara formal di luar sana? Right? So saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat surah Fatihah ni, semua orang basic dan semua orang tahu macam mana nak membaca. Jadi ini pun juga boleh saya recommend for all ayah out there. Apabila kita memimpin solat, kita cuba menghayati surah Fatihah tersebut. Sebab saya tengok ni kita akan memimpin solat selain daripada bulan Ramadan, kita akan berterusan memimpin solat. Betul tak? Dan saya rasa ada orang dah naik sedap untuk memimpin solat. Ada orang dah keep on continue solat jemaah dengan family, Masya Allah.
ya. Dan juga ada yang saya yakin masih lagi melaksanakan puasa 6. Bermakna apa? Menjadikan madrasah Ramadan tu bukan saja di bulan Ramadan tapi juga di bulan Syawal ataupun bulan-bulan seterusnya. Ini namanya apa? Keberkesanan bulan Ramadan apabila berada dalam rumah. Dan juga menjadikan masjid tu juga ataupun menjadikan rumah tu pun sebagai masjid. So that's where kita lihat the positive things. So now is saya nak memberikan satu follow up bagaimana kalau kita boleh mendapatkan manfaat tentang surah Fatihah ni. So sebelum kita go through dia punya penafsiran dia dan juga kita go through lebih lanjut terhadap konten surah Fatihah tu, let's kita tengok kandungan surah Al-Fatihah ni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Malik Yaumiddin, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah sahaja ya Allah yang kami sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Okey. So ni adalah kandungan ataupun surah Fatihah yang terdapat di dalamnya. Okey, dan insya-Allah pada kali ini pun saya nak kupas ataupun kita nak go through ayat demi ayat apakah dia punya maksud dia dan juga bagaimana diberikan penjelasan oleh almarhum Sabila dalam buku ini. Alright. So saya siapkan juga slide sebenarnya. Okay, slide yang mana saya boleh kongsikan pada semua yang ada di sini yang melihat saya. Yang slide saya rasa cukup perlu kita selitkan juga slide lah, jadi semua orang boleh nampak, boleh lihat dan juga boleh ikut serta lah. Sebentar saya buka slide-nya. Alright. Okay. So sebelum tu kita nak kenal surah Al-Fatihah. Kenapa dia dinamakan surah Fatihah? Siapa-siapa di sini tahu kenapa dinamakan ataupun dipanggil surah Fatihah? Application window, sorry. I'm looking for my saya sedang mencari saya punya Okay, Afwan. Ada error sikit ni. Okay, harap semua masih lagi online dengan saya. Masih lagi online ni sekarang ni. Alright. Okay. Afwan, saya tengah nak cari saya punya screen ni berkenaan dengan saya punya Ya salam. Ini apa nama dia, keynote dah. Saya dah sediakan.
Sebentar dia tak nak keluar dah, tak nak muncul. Dia tak nak muncul pula. Saya dah sediakan lah. Saya punya keynote, dia tak keluar. Saya cuba lagi sekali. Mana dia nak pergi ni. Dia kata share screen, boleh share screen. I want to share my application window sebentar. Ya, sudah Fatihah keluar. Alright, okay. Kalau siapa-siapa nampak di share screen saya besarkan lagi. Alright, this slide, title slide, minta maaf. Saya adjust sikit. Ini tak penting. Alright. Okay, nampak semua dalam saya punya, apa nama dia, saya share screen ni. Sebentar. Maklumlah, kita ni, kita yang juga share, kita juga yang cuba nak buat ni. Baik. So, di sini kita nampak apakah maksud, kenapa dinamakan nama surah Al-Fatihah. So, di sini kata Allah Subhanahu Ahmad Jufri, dia kata Fatihah iaitu pembukaan kerana ia merupakan surah yang pertama dalam susunan surah-surah di dalam Al-Quran. Ini adalah dia punya antara satu asbab dinamakan surah Al-Fatihah. Okey, kalau saya buka buku ni, okey, kalau saya buka ni, buku ni, dia mengatakan ya sedemikian, dan juga sebab dinamakan ni huraian yang pertama. Sebab apa? Dia adalah surah yang pertama dalam susunan surah-surah Al-Quran. Okey, apakah surah yang pertama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW? Okey, yang kita tahu, kita maklum, Ustaz tak nampak kecil. Oh, apa khabar Puan Satya? Lama tak nampak kita, selamat raya. Okey tak? Kita, sebelum saya lanjutkan, apakah surah yang pertama yang diturunkan oleh Allah Taala kepada Nabi Muhammad SAW? Surah ataupun ayat daripada surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, ada orang tanya, tapi kenapa surah tu pertama tapi susunan dia pula bukan yang pertama, surah Fatihah. So ini kita lihat, ini adalah apa yang telah diaturkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam susunan Al-Quran, dan juga ini juga ditentukan oleh Nabi Muhammad, ditetapkan, dan juga surah Fatihah ni adalah surah yang permulaan di dalam Al-Quran. Selain daripada nama Fatihah, ada lagi beberapa nama yang terkandung di dalam Al-Quran. So kita fahamkan itu dulu. Fatihah maksudnya Fatihah, pembukaan. Sebab tu kalau kita apa-apa acara sekalipun, kita mulakan dengan Fatihah. Ada orang kata, Ustaz nak doakan, Ustaz doakan anak saya sakit. Okey, kita mulakan dengan Fatihah. Majlis apa-apa parti tak boleh majlis yang paling sesuai nak sebut. Apa-apa majlis nak buat, Fatihah. Ada keramaian, sebelum kita nak buat acara, orang kata walimah ke, majlis doa selamat ke, majlis apa-apa ucapan sekalipun, kita mulakan dengan Fatihah. Ini almarhum Ustaz Bilal kata. Saya ada CD dia, saya beli. Lama dah beli waktu zaman sekolah saya dulu kat Masa Junid. Saya beli CD tu dan saya mainkan dalam kereta, saya dengar. Kata almarhum Ustaz Bilal, kita mulakan dengan bacaan Fatihah. Apa-apa cara sekalipun kita mulakan dengan Fatihah. Kita ada hajat, kita nak berdoa, mulakan dengan Fatihah. Kita nak tutup majlis, kita mulakan dengan Fatihah. Sebab tu kalau kita lihat ni tradisi dulu, orang dulu kalau ada jemputan, bacaan tahlil ke doa selamat, dimulakan majlis tersebut dengan bacaan Fatihah. Lepas tu dah habis makan, dah habis sapeda semua kan. Dan sebelum mereka semua nak keluar beredar daripada rumah tu, dia akan kasihkan taklimat, taklimat. Kata okeylah, alhamdulillah, majlis tutup lah. Nak tutup majlis tu pun dengan doa. Tapi sebelum doa tu pun dengan Fatihah juga. So Fatihah ni memberikan banyak perkara-perkara yang orang kata tu diajarkan oleh baginda, dan juga satu kepentingan atau perkara penting di dalam agama Islam untuk kita membaca surah Fatihah. Tapi kita sayang, itulah yang katakan sini, I'm not talking about those yang pandai Al-Quran semua, masya-Allah, tapi yang kita nak cakap pasal tadi yang saya berikan data tadi tu, seramai beberapa ratus belia di luar sana, hatta ribu di luar sana yang tidak ada asas agama. So when talking about asas agama, again, pemahaman mereka terhadap Al-Quran, pemahaman mereka terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling penting. So again, apa yang saya nak cuba usahakan ni adalah satu perkara yang saya nak tunjukkan secara general lah,
dan juga saya tak khususkan kepada siapa-siapa. So if you guys ada yang nak belajar secara khusus Al-Quran, dipersilakan, bolehlah kontak dengan Himayah ataupun boleh kita follow up dengan Himayah lebih lanjut untuk memberikan bimbingan ataupun orang kata tu bimbingan lah ataupun kelas-kelas secara khusus insya-Allah. Yang ini saya berkongsikan secara platform umum supaya kita sama-sama dapat manfaat dalam platform Alam Maya ni insya-Allah. Okey. So saya balik kepada surah Fatihah. Okey, ini nama-nama surah Fatihah dan juga beberapa nama yang lain. So kat situ pun saya highlightkan dekat slide saya. Beberapa nama yang lain namanya Ummul Quran. Apa maksud Ummul Quran? Ibu Al-Quran. Terus saya katakan tadi, Ibu Al-Quran tu maksudnya everything you start, apa-apa yang kita mulakan, kita bacakan dengan Fatihah. So itu dah panggil Ibu Al-Quran. Kalau kita katakan Malaysia, negara Malaysia ni contoh. Negara Malaysia, apakah ibu negara Malaysia? Kuala Lumpur. Macam itu. So kalau kita cakap pasal Indonesia, negara, kalau Singapura dia tak ada ibu negeri kan? So kita ambil contoh negara lain. Indonesia. Apakah ibu negara Indonesia? Jakarta. So macam itu lah. Al-Quran, apakah ibu Al-Quran? Surah Fatihah. So itu kita nak kena tahu. Dan itu kita nak kena cuba understand, slowly pick up. Ini benda asas. Ini benda asas bermakna apa? Ini benda perkara yang penting dan juga perlu kita ambil tahu. Dan juga dipanggil As-Sab'ul Masani. Apakah itu Sab'ul Masani? Siapa-siapa tahu? Puan Satya tahu tak Puan Satya? Puan Satya, insyaAllah kita akan belajar sama-sama balik. Kita start next week insyaAllah. So apakah itu Sab'ul Masani? Ini dalam kitab Al-Marhum. Saya rujuk balik. Saya of course kita nak menghormati para ulama kita dengan kita meraihkan apa yang telah dia usahakan. So saya baca. Sab'ul Masani berarti 7 ayat yang diulang-ulang. Sab'ul Masani 7 ayat yang diulang-ulang. So diulang-ulang tu apa? Apa masukkan yang masukkan dengan diulang-ulang? Masukkan diulang-ulang adalah dia membaca surah Fatihah tu diulang-ulang di dalam solatnya. Solat kita dalam satu hari berapa kali kita solat? 5 kali. Dalam 5 kali solat tu berapa banyak rakaat kita solat, berapa banyak rakaat kita perform. Begitulah dia punya banyak dia dan juga sebelum masa 7 ayat yang diulang-ulang dalam solat kita. So itu yang perkara yang boleh kita ambil tahu dan juga ambil kira. So antara nama juga dekat sini yang saya highlightkan adalah Suratul Salah. Suratul As-Salah. Okey, Suratul As-Salah. Ini saya highlightkan kat sini. Suratul Salah dia kata kat sini adalah Suratul Salat iaitu surah sembahyang. Maksudnya dalam solat kita tidak boleh tidak untuk abaikan surah Fatihah. Surah Fatihah tu surah yang perlu kita baca dan juga kita perlu menghafalnya dan juga memahaminya dan juga menghayatinya. Surah Fatihah. So itu pun antara perkara asas yang tidak boleh kita abaikan. So itu dia panggil Suratul Salah. So nama gelaran ataupun nama-nama yang lain selain daripada Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran dan juga seterusnya adalah Suratul Syifa. Suratul Syifa. Apa maksud dia Suratul Syifa? Kat sini almarhum beliau katakan surah penawar. So surah penawar ni macam mana? Ini untuk orang umum, orang awam macam kita pun boleh kita baca. So apakah dimaksudkan dengan surah penawar? Siapa-siapa tahu? Apakah yang dimaksudkan dengan surah penawar? Surah penawar tu adalah apabila kita ni membacakan surah tersebut kepada mereka yang sedang sakit, sebagai paling kurang, paling asas, paling basic kita boleh bacakan surah Fatihah bagi mereka yang membaca ataupun bagi mereka yang sakit, kita membaca kepadanya. Jangan saja untuk orang yang mati, tapi orang hidup pun boleh mendapatkan dia punya keberkatan dia apabila membaca surah Fatihah. So jangan ada saya satu hari ni saya pergi beli barang dengan satu hamba Allah ni, dia kata Ustaz, it's good that you adakan live streaming untuk sama-sama ajar agama now. Dia kata it's very important. Why? Ada satu my friend ni umur dah 73 tahun, dah 73 tahun tak tahu baca Al-Quran. Ini bukan kat Indonesia, Jakarta, kat Filipin ke kat Malaysia, tak, dekat Singapura. Dah 73 years old
Maaf cakap, kita nak bukan menghina. Saya bukan nak menghina. Ini satu perkongsian yang saya kongsikan juga. Saya tak mention nama. Tapi ini benda cerita yang betul. 73 tahun usianya, tapi malangnya dia belum lagi dan juga tidak tahu membaca Al-Quran. So how sad is that? So, again, kita ni cakap agama Islam, saya tak cakap agama lain. Agama Islam yang sewajarnya dia tahu membaca surah Al-Fatihah. Paling asas. So siapa-siapa yang melihat mungkin nak cuba belajar ataupun nak try to get back ataupun nak cuba pelan-pelan belajar, just contact Himayah dan juga dia ada follow up betul. Ada kelas asas Iqra. We are guiding those yang tak tahu daripada zero. Alhamdulillah ada kelas yang saya conduct dalam Himayah ni, kelas Iqra 1 ke kelas 2, Puan Satya ada kat dalam sini yang tengok saya sekarang ni live. Daripada zero. Ada yang tak tahu merangkak Iqra 1 sampai 6. Sekarang kita tak panggil Muqaddam kan. Sekarang ni zaman ada Muqaddam saya tak ada lagi. Muqaddam kan Quran yang lama, depan ada gambar Kaabah, Alif Bata, Alif sampai Ya kan. Sekarang more familiar dengan kita dipanggil Iqra. Dari Iqra ni dia ada Iqra 1 sampai 6. So apa yang saya buat adalah now sekarang kita tak pergi kelas tapi ada Zoom punya application. So I always orang kata tu engage dengan mereka, dengan participant ni melalui Zoom dan juga mendengar macam mana mereka membaca Al-Quran. So kita nak kena engage dengan orang dan alhamdulillah ada perkembangan. Sebab apa? Mereka bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh ni insya-Allah akan dapat dia punya kejayaan. Sebab orang yang tak bersungguh-sungguh ni problem. Sebab apa? Mereka akan semangat 2 minit je. So kita mesti nak tahu matlamat kita membaca ni apa. Sebab tu saya cakap ayah-ayah di luar sana, ayah-ayah yang sedang menonton saya, please kita try to backup untuk kita belajar agama, kita membaca Al-Quran. Sebab kita memimpin solat, bukan isteri ataupun kakak ataupun adik perempuan kita yang lead the solat. We are the one who lead the solat. Tak kira lah, kalau let's say, Ustaz saya masih kotor lah, dia lelaki tidak ada uzur, maaf cakap tidak mengeluarkan haid. Yang mengeluarkan haid adalah wanita. Jadi lelaki kalau kata kotor, sila mandi hadas dan sebagainya. Dan please trust back on track, maksudnya pimpin solat. Sebab lelaki tidak ada keuzuran seperti mana wanita. So tidak ada alasan untuk kita katakan kita tak nak sebab kita kotor. I think alasan tu pun dah tak relevan lagi. Cuma sekarang dia argument adalah kita semua, saya tengok sekarang ni, dia punya, kalau saya lihat perkembangan ikut kepada apa punya analisa saya sendiri, bagi youth out there, alhamdulillah dia pick up slowly dan juga banyak yang dah Masya Allah able to recite, able to read ni. Bagi mereka-mereka yang tinggal Al-Quran lama, tak ambil endah dulu langsung tentang agama atau Al-Quran, now sekarang dia dah insaf, dia nak cuba belajar balik dan dia cuba cari platform yang baik, mana yang boleh dia ikuti. So this platform antara platform yang saya rasa wajar untuk diikuti. Sebab ini benda dia tak direct kepada siapa-siapa. Ini umum. Yang saya sampaikan message ni adalah umum bagi mereka. Sebab kesedaran tu perlu untuk kita buat. Sebab apa? Kita pun bukannya lama kat dunia ni. Kita hidup sementara. Objektif kita, kata Allah Taala dalam Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidakkah aku mencipta jin atau manusia kecuali menyembah kepada aku. So apabila kita kata menyembah kepada Allah, cara menyembah kepada Allah bagi manusia adalah dengan melalui solat. Seperti mana Nabi Muhammad SAW mengajar kita, sallu kama ra'aitumuni usolli. Maksudnya cara solat yang dilakukan dalam agama Islam adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW melaksanakan solat tersebut. So kita nak kena lakukan dan kita nak kena tahu. So kita apabila kita cakap solat, kita tak tahu bagaimana pula nak pandukan diri kita dengan kebersihan pula. Ini pula termasuk dengan kaitan dengan bab fikir. So we start small. Bagi mereka-mereka yang kat luar sana belum lagi ada asas langsung ataupun mungkin nak dari pen, alhamdulillah dah insaf, ataupun dah tarik imrik, ataupun dah cuci tangan lah, tak nak buat benda-benda yang meripik-meripik lagi kan. Dah start to slowly nak melakukan ibadah kepada Allah Taala. So this is the time untuk kita lakukan, pick up slowly. InsyaAllah saya rasa InsyaAllah slowly kita akan do together lah. Sebab saya yakin dengan konsep berkongsi. Saya suka juga memberikan orang kata tu support, bimbingan kepada mereka-mereka yang totally dan juga really nak berubah. Sebab tak ada deadline untuk kita berubah. Melainkan kalau dah meninggal habis cerita lah. Okay.
dan melainkan macam Firaun kan. Firaun kalau kita lihat kisah Nabi Musa alaihissalam, bagaimana apa nama dia, beliau ni berhadapan dengan Firaun. Firaun ni pula dia ni angkuh, manusia paling angkuh, sebab dia pernah kasih satu statement dalam Quran, ana rabbukumul a'la. Ana rabbukumul a'la. Aku ni Tuhan kau yang paling tinggi. Dia cakap dengan siapa? Dia cakap dengan Nabi Musa dan juga umat manusia ketika itu. Sombongnya Firaun sebab apa? Dia tidak pernah sakit kecuali sekali. Dia tidak pernah melakukan qada hajat kecuali sekali. Ini dalam hikayat. Maksudnya apa? Dia rasa kuat Firaun ni. Kan? Sebab tu dia angkuh dan juga dia suruh Haman, orang bawahan dia, orang suruhan dia untuk membuatkan jembatan yang boleh menghala kepada Tuhan, kepada Tuhan Nabi Musa. Dia kata kau, orang suruhan aku, buatkan satu jembatan bridge yang boleh menghala kepada Tuhan Nabi Musa AS. Macam gitu sekali sombong. Sebenarnya dia hamba, sebenarnya dia manusia. Siapa yang ciptakan manusia? Allah SWT. Tapi this is how dia dia apa kata tu, sombong. Siapa sombong ni? Firaun. So Firaun ni juga antara terbanyak kisah dia yang terkandung dalam Quran. So itu banyak, kalau we talking about Quran banyak. I also like to share sebab saya punya background adalah apa nama dia, tafsir daripada Al-Azhar. So I also interested dengan kisah-kisah yang menarik dalam Quran. Dia ada story of prophet, kisah-kisah para anbiya. Dia ada orang kata tu tentang syurga neraka, tentang hari kiamat, tentang apa nama dia, kandungan dalam syurga, masya-Allah. Tu surah Waqiah. Dan juga kandungan dalam api neraka, wa na'udzubillah min zalik. Itu pun dalam surah Waqiah yang sangat dahsyat. Allah ceritakan bagi mereka yang tidak patuh dengan suruhan Allah Ta'ala. You know, antara saya boleh kongsikan sikit sebanyak tentang kisah di dalam surah Waqiah ni berkenaan dengan syurga. Syurga ni Allah kasih gambaran yang sangat interesting. Allah kasihkan gambaran yang sangat interesting. Yang apa dalam syurga tu, Allah kata fi atahtil anhar. Di dalam syurga tu, di bawahnya mengalir beberapa sungai. Just imagine sungai itu dalam penafsiran Almarhum Sa'billah ni dikatakan sungai mengalir di bawah tu adalah sungai arak, sungai madu, sungai susu yang mana tak ada kat dalam dunia ni. Masya Allah kan. Kemudian juga dalam tu dia ada warna yang terdapat dalam syurga adalah warna hijau. Masya Allah, kat dunia ni pun ada hijau juga. Dan juga makanan dia dalam syurga tu tak ada orang tua. Lingkungan 20-an tahun. Tidak ada orang tua. Sebab tu ada satu kisah kan Nabi Muhammad SAW, dia berjenaka dengan seseorang ni. Dia katakan kau tak boleh masuk syurga sebab orang tua ni tanya, boleh tak aku masuk syurga? So kat situ Nabi nak tekankan bahawasanya dalam syurga tak ada orang tua kecuali orang muda saja. Masya Allah kan. So itu semua menarik. Tapi Allah juga ceritakan tentang akibat bagi mereka yang tidak patuh dan juga tidak mahu mendengar perintah Allah Ta'ala. Apa dia? Apa nama dia, Allah Muhammad, bagi mereka yang kat dalam neraka, dia akan diberikan azab yang sangat dahsyat. Malaikat yang bengis, warden. Bagi siapa-siapa yang polis tengah tengok saya ni, ataupun officer ke apa ke, dia tahu macam mana warden punya karakter. Dia mesti bengis, dia bukan bengis lah, dia mesti strict. Begitu juga dengan malaikat di dalam neraka, dia memberikan satu orang kata tu memikul tanggungjawab yang sangat dahsyat, sangat bengis, yang tidak memberikan satu kasihan belas ihsan kepada mereka yang di dalam api neraka, wa na'udzubillah. Dan mereka ni ada makan minum. Dekat neraka pun ada makan minum, dan mereka makan apa dan minum apa? Agak-agak apa? Sementara tu saya nampak this message, Abang Drif Rehat, Ustaz, timing untuk belajar Iqra from 0 boleh PM. Okay, insyaAllah. Abang PM kat apa nama dia, Himayah punya inbox nanti. I try to follow up dengan, ataupun diorang akan follow up, nanti I will contact with you insyaAllah. Okay, balik kepada tadi. Apakah makanan api neraka? You must remember, walaupun kita dalam syurga, kita akan dapat makanan dan minuman. Sebab tu kata fi hatatil anhar. Di bawah syurga tu terdapat beberapa sungai yang mengalir. Sungai tu apa? Sungai madu, sungai arak, dengan juga sungai susu. Ini yang dikatakan dalam kitab Al-Marhum Sa'billah ataupun penafsiran buku-buku tafsir yang lain. Manakala dalam neraka pula, kita lihat mereka pun ada makanan. Sebab apa? Mereka kena bantai apa? Apabila mereka kena bantai, mereka pun haus dan juga lapar. So, apakah makanan yang mereka dapat apabila berada kat dalam mereka haus? Mereka akan minum air yang sangat mendidih. Air yang sangat panas lagi mendidih nak minum. Kalau lapar pula, apa diorang makan? Diorang makan buah ataupun makanan yang berduri. Astagfirullahaladzim. So that's how dahsyatnya azab
Allah tekankan dalam Quran bagi mereka yang engkar dengan sunnah ataupun engkar dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. So this all you can dapat dalam Quran. Sebab tu if kita tak menghayati Al-Quran ni, kita akan lost interest terhadap Al-Quran. Al-Quran ni apa lah baca itu juga kan. Dia tak menghayati, dia tak mengkaji, dia tidak memahami Al-Quran tu. If you ataupun kita semua menghayati Al-Quran tu, kita akan feel enjoy apabila kita membaca Al-Quran. Sebab kita bukan saja membaca Al-Quran, kita juga memahami Al-Quran tersebut. Baru kita nampak, oh sebenarnya Allah cerita ni tentang kehidupan. Allah ceritakan tentang nikmat. Allah ceritakan tentang mereka-mereka yang pada zaman dahulu, pada zaman manusia yang terdahulu yang ingkar terhadap perintah Allah, Allah turunkan azab. Tapi kalau bagi mereka manusia yang ikut perintah Allah, Allah sayang mereka. Allah kasih nikmat sama ada dunia dan juga akhirat nanti. Sebab tu Al-Muhammad bila dikatakan doa pun penting juga. Apa doa yang bagus untuk dibaca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina, ya Allah berikan kita kebaikan di dunia dan juga berikan kebaikan di akhirat. Dunia kita nak, akhirat pun kita nak. Dunia kita nak hidup senang, kita nak ada benda-benda ni semua. Sebab apa? Kita nak rasa syok, kita nak rasa feel. Tapi dalam masa selanjutnya kita pun nak akhirat yang tempat terbaik. Kita tak nak tempat yang low class. Kita nak high class. Sebab macam mana kita nak duduk kat dunia ni, kita nak yang bagus-bagus, yang standard kan. So kat syurga pun kita nak. So in what sense kita nak buat benda tu semua? Ataupun apakah yang boleh kita mendapat perkara yang terbaik di dalam syurga nanti adalah dengan kita yang amalan. So dalam satu hadis pula Nabi kata iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu ila salasa. Sekiranya mati anak Adam itu terputus segala amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Apakah itu? Shadaqatun jariyah, ilmu yang tafa'u bihi, waladun soleh yad'ulah. Ada 3 perkara yang tak putus dan juga ikut bersama dengan dia. Satu adalah shadaqatun jariyah. Berapa banyak kali kita sedekah kat dunia ni tuan-tuan? Apakah sedekah kita? Sekarang ni kita cakap alasan Allah, dulu kita ada duit, apa yang kita buat dengan duit tu? Sekarang gini kita tak ada duit, kita kasih alasan apa lagi sebenarnya? So sepatutnya kalau kita dah baik senang ataupun susah, kita contribute, kita memberikan sumbangan sebenarnya. Jangan kita menjadikan alasan. Sebab tu sedekah ni dia bukan berbentuk duit saja, sedekah ni berbentuk tenaga. Saya buat benda ni, saya tak memberikan apa-apa pembayaran. Ni Allah Ta'ala, saya berkongsi sebab saya suka nak berkongsi dengan agama ni, saya share. Tapi if you want to have the focus, itu lain punya perkara. Sebab this thing, I think we need to know, we need to have the spiritual input. Kita nak ada perkongsian secara ilmiah dan juga berbentuk agama. Kalau tak ada, dia menjadi satu perkara yang sangat rugi bagi kita. Sebab kita ni, macam mana saya katakan, objektif kehidupan kita sebagai orang Islam apa? Sebab tu saya katakan kita ni hidup ni sementara, dan juga apakah bekalan kita sebenarnya untuk kita melewati alam akhirat nanti. Tu yang kita nak kena menghalusi dan juga kita nak kena faham. So balik kepada perkara tadi tu, saya katakan in qata amalu ila salasa. Yang pertama adalah sedekahun jariyah, berbanyak sedekah kita dah buat. Sebab tu ada rekomendasi, ada satu galakan yang kita dah panggil sedekah subuh. Lepas subuh je kita adakan satu tabung tu kita masukkan, tabung tu dah penuh, kita kasih kepada madrasah, kita kasih kepada anak yatim, kita kasih kepada orang yang memerlukan. Sedekah, give back, contribution, charity not only happen during Ramadan. Sedekah, charity, contribution not only happen during Ramadan. Dia berlaku juga di luar Ramadan. Sebab tu dia panggil madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan mendidik jiwa kita, mendidik nafsu kita, yang mana syaitan dibelenggu, pintu syurga ditutup, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, mendidik kita untuk memberikan ataupun menggalakkan kita rajin bersedekah, supaya sedekah tersebut memberikan satu pencerahan, jaminan bagi kita di akhirat nanti. Itu dia. Sebab tu dalam hadis ini pun sebut sedekahun jariyah. Nombor 2, ilmu yang tafi'u bihi, ilmu yang memberikan manfaat kepada dia. Saya menggunakan platform ni, saya menyampaikan apa ilmu yang saya ada. Sepanjang kehidupan saya belajar kat Madrasah Junid, saya belajar kat College University Islam Singapura, saya belajar kat Al-Azhar, dan saya bertugas di Majlis Sultan. Saya menyumbang kebalik dengan cara saya yang boleh saya katakan ini santai, tetapi memberikan orang kata tu konten yang sama, which is Al-Quran, Sunnah, Kalam Allah, hadis Rasulullah SAW,
dan juga orang kata tu ra'i ulama ataupun pandangan juga pendapat ulama. So ini konten kita perlu ada. Dan juga kita tak semestinya kena jadi warak habisnya. Ya, bulan Ramadan kita pakai tasbih, kita pakai salaban. Tapi di luar Ramadan kita dah pakai seperti orang biasa. So bermakna apa kat sini? Itu tidak menjadi kayu ukur. Sebenarnya yang menjadi kayu ukur adalah kita punya amal ibadah kita. So the best thing is that dalam hadis Nabi pun katakan khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah pertengahan. So kita istiqamah konsisten saja sepanjang ibadah kita. So kita out from Ramadan. So what are going to do now? Kita dah selesai belum Syawal kita? Dah selesai Syawal 6, alhamdulillah. So the next one is what? Korban. Banyak surat khabar semua banyak perkongsian terhadap korban. The next one korban. Adakah bulan korban saja, cakap asal kambing saja? Ada tak pada benda-benda yang lain yang boleh kita lakukan? Sebab tu saya katakan sedekah, charity semua jangan kita stop di bulan Ramadan saja. Kita bawa that tabiat, kita keluarkan, masukkan dalam bulan Syawal, masukkan pada bulan-bulan yang seterusnya juga. So kalau kita tak buat aktiviti ibadah kurban, apa yang kita boleh lakukan pada bulan tersebut? So inilah kita lihat apakah yang tercatat dalam Quran, apakah yang tercatat dalam kita punya hadis Nabi Muhammad SAW. So sama-sama kita dapat manfaat di dalamnya lah, insya-Allah. So dah terjadi tiba-tiba dah jadi ceramah pula. Padahal saya nak kongsikan Fatihah. Alright. Okay. So saya out balik, saya out dia stop share screen ni. Alright, dia sebenarnya saya cakap tadi kan 1 jam. Sekarang ni saya dah drag berapa jam dah? Dah almost 1 hour. Okay, saya go fast one lah, insyaAllah. Kalau agak tak sempat, kita akan berjumpa lagi pada episod yang akan datang ataupun sesi yang akan datang. So sembang pagi ni dia boleh jadi sembang malam, dia boleh jadi sembang hujung minggu, dia boleh sembang hari. Sebab apa diadakan? Sebab we are all at home right now. Kita semua kat rumah, tak keluar pergi mana-mana. So therefore kita dapatlah berkongsi bersama dekat wadah ni lah. Tapi kalau ada feedback, kalau anda semua rasa menarik, perlu banyak lagi perkongsian, perlu saya memberikan pembetulan ke, ada something to diperbaiki, dipersilakan berikan feedback, insyaAllah. Saya mengalu-alukan feedback anda semua. Okey, kita masuk dalam slide Fatihah. Kita go ayat dengan ayat lah. Ayat with ayat. So saya buka aplikasi Al-Quran, saya go back here, Quran.com. Saya buka surah Fatihah sebentar. Meanwhile tu kita ambil 2 surat. Kita ambil 2 surah dalam kitab Al-Manhum Zabillah ni. 2 surah, lepas tu kita boleh berehat. Kita akan sambung pada minggu berikutnya, insya-Allah. So kalau ada feedback yang baik, beritahu saya. Kalau agak this event boleh diteruskan ataupun anda semua rasa macam syok ataupun perlu diteruskan, berikanlah maklumat insya-Allah. Okey. Sekejap ni saya cuba buat manually sebenarnya. Pelan-pelan kayu. Sekejap No, memang bailon lah. Sekejap Okey. Okey, baik. Nampak skrin saya Where's my screen. Baik, kita go through. Saya bacakan ayat dia, tapi dia punya penerangan huraian daripada Al-Manhum Zabillah tu saya bacakan. Alright. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita go through yang sini. Ayat pertama, dalam ulum Al-Quran, bismillah ni tidak termasuk dalam surah Fatihah. Ada mazhab, ada ulama mengatakan bismillahirrahmanirrahim ni tidak termasuk dalam surah Fatihah. So kalau ikut pada mazhab Syafi'i, Fatihah ataupun basmalah ni termasuk dalam surah Fatihah. So kita go through dia punya huraian. Jangan kita masuk dalam bab hukum hakam nanti dulu. InsyaAllah kita pada masa berikutnya kita akan kongsikan di dalam masa tertentu berkenaan dengan hukum hakam tersebut. Meanwhile, sekarang ni saya nak kongsikan tentang dia punya konten huraian dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kata kat sini, dengan nama Allah surah ini dimulakan dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulakan dengan nama Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, bersifat dengan segala sifat sempurna, maha suci daripada segala kekurangan. Allah ni maha sempurna, Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Mana saya dapat disalil? Dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'uduhu sinatun wala naum. Dalam ayat kursi,
Dalam surah Baqarah ayat kursi yang saya bacakan tadi permulaan tu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'udzuhu sinatun wa la nawm. Allah ni tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. That is Allah. So kita pun nak kena understand yang kita menyembah selama ni Allah SWT, kita nak tahu sifat dia. So basmalah dia mencerminkan sifat Allah SWT yang maha pemurah lagi maha penyayang. So dalam these dua sifat, yang mana kita tahu barang siapa yang menghafal 99 nama dia akan masuk syurga. Kamu kalau lebih kurang hadis tu. 99 nama Allah ada 99 nama, tapi dua nama ni sangat agung. Apa tu? Ar-Rahman, Ar-Rahim. So Allah SWT sebab tu dia katakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. So apakah dekat penerangan di sini dia katakan Tuhan yang bersifat Ar-Rahman iaitu Tuhan yang maha pengasih, pengunia segala nikmat yang besar-besar dan juga bersifat Ar-Rahim iaitu penyayang, pengunia segala nikmat yang kecil-kecil dan mempunyai belas kasihan yang meliputi sekalian alam. Yang meliputi sekalian alam. Allah juga ataupun Allah ialah nama bagi zat Tuhan yang pasti wujudnya. Allah tu pasti wujudnya, sifatnya. Dan juga selain daripada nama Allah, Tuhan mempunyai nama Asma'ul Husna. Nama-nama 99. Sebanyak 99 Allah ada nama. Nama-nama baik yang 99, satu daripadanya Asma'ul Azam, yang kalau digunakan di dalam permohonan akan diperkenankan. Kedua-dua sifat Ar-Rahman Ar-Rahim membawa pengertian bahawa Allah sahajalah yang bersifat belas kasihan yang secara total, dan juga sifat menyeluruh. Tidak ada siapa yang lebih kasih kepada hamba Allah selain daripada Allah SWT. Adapun perkataan Ar-Rahman itu lebih luas pengertian, dan Ar-Rahim itu seorang hamba Allah boleh bersifat Rahim tetapi tidak boleh bersifat Ar-Rahman. Sifat manusia yang Allah cipta ni dia boleh bersifat Ar-Rahim. Ya, tetapi dia tidak ada ataupun tidak mungkin bersifat Ar-Rahman. So apa maksud Ar-Rahman kat sini? Tuhan yang maha pengasih. How about Ar-Rahim? Yang maha penyayang, yang maha penyayang. So Rahim dan juga Ar-Rahman, Ar-Rahman tu dia melengkumi lebih, skopnya lebih luas. Sebab tu ada penafsiran saya belajar dulu dekat Allahumma salli dekat Kizda, kat kuis ya, dengan satu penafsiran ni. Ulama tafsir dia mengatakan dia ada beza antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebab tu saya berikan contoh-contoh dalam kelas saya. Saya katakan apa beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Macam mana kita nak nampakkan Allah ni bersifat syumul. Allah ni bersifat menyeluruh. Kasih sayangnya dan juga dia punya belas ihsannya. Belas kasihan dan juga orang kata tu pengertian belas kasihan dan juga penyayang. Sifat penyayang dan juga sifat pengasih. So apabila kita cakap pasal Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, sebab tu Allah kata manusia boleh bersifat Rahim, tapi manusia tak boleh bersifat Ar-Rahman. Tetapi kat sini pula ada ulama mengatakan Ar-Rahman, Allah SWT meliputi kasih sayangnya, nikmat-nikmat Allah kasihkan semua makhluk, sama ada beriman kepada dia ataupun tidak beriman kepada dia, sama ada manusia ataupun ciptaan Allah yang lain. So Allah memberikan nikmat semua sekali. Tak boleh katakan yang mereka yang non-Muslim ni mendapat nikmat bukan daripada Allah. Allah yang kasih nikmat kepada mereka. So Allah punya nikmat, pemberian nikmat tersebut meliputi semua makhluk. Baik yang beriman, tidak pun beriman. Baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Tapi kalau Rahim ni pula Allah memberikan pengkhususan tumpuannya kepada hambanya yang beriman dengannya. Masya Allah. That's where ada perbezaan dekat situ. Di dalam kalam ulama tafsir mengatakan sedemikian. So kita nak tahu pertama sayangnya Allah SWT kepada kita. So macam mana boleh timbul macam itu? Sebab banyak perkara yang memberikan satu statement ataupun menyokong statement ni mengatakan Allah bersifat sayang kepada kita. Satu contoh. Saya rasa sebenarnya saya ambil Bismillahirrahmanirrahim je lah. Akan datang yang lagi-lagi 6 ayat tu kita kongsikan pada minggu hadapan ataupun bila saya live lagi insyaAllah. Satu perkongsian daripada almarhum Ustaz juga saya pernah dengar ataupun hatta daripada kalam-kalam ataupun kata-kata para anak murid almarhum Ustaz dia katakan kita ni sangat kata tu beruntung. Okay. Dia katakan kita ni sangat beruntung kenapa? Kerana disebabkan kita ni
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad SAW yang mana kalau kita lihat kepada umat-umat yang terdahulu, umat Nabi Musa, umat Nabi Lut, umat Nabi apa nama dia, umat Nabi Nuh, okey, dan tengok macam mana dia punya azab yang Allah turunkan, sangat dahsyat. Umat Nabi Lut alaihissalam, apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan jenayah ataupun maksiat yang mana lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Itu pada ketika itu. We're talking about that particular moment, Nabi Lut. So what happened that Allah terbalikkan. Dan Allah terbalikkan. Tapi ada tak maksiat berlaku pada zaman sekarang? Adalah, of course. Tapi kenapa dia punya azab ataupun orang kata tu balasan yang Allah kasihkan pada umat ni tidak seteruk umat-umat yang terdahulu? So itu antara Al-Marhum Sa'abila katakan apa? Al-Marhum Sa'abila kata apa? Sebabkan ada Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin, bukan saja orang Islam yang dapat dia punya coverage of blessing tu, tapi juga merangkumi mereka yang non-Muslim dan juga bagi mereka yang bagi makhluk-makhluk yang selain daripada manusia. Masya Allah. That's how kita beruntung, sebab kita di bawah naungan ataupun di bawah umat Nabi Muhammad SAW. Sebab tu kita nak tahu, kita ni beriman dengan Allah dan juga kita ni beriman dengan Nabi Muhammad SAW sebagai pengutus yang terakhir. Lepas Nabi Muhammad tidak ada messenger lagi selepas Nabi Muhammad SAW. This is very basic dan ini juga perlu saya sampaikan kepada semua yang menyaksikan saya. So ini antara perkara yang perlu diberikan perhatian. So dengan permulaan tadi basmalah. So kita nak tahu Allah ni dia bersifat Ar-Rahman, dia sifat Rahim, dia bersifat pengasih, dia sifat penyayang. So itu pun merangkumi. Sebab tu kalau kita mulakan, ini pula saya pasti dah baca dah buku ni. Sebab saya dapat catch balik. Sebab tu kata Al-Marhum Sa'abila di dalam buku ni katakan, apa kita buat, kita mesti cakap Bismillahirrahmanirrahim. Buka pintu, Bismillahirrahmanirrahim. Nak makan, Bismillahirrahmanirrahim. Nak tidur, Bismillahirrahmanirrahim. Nak ambil test, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang budak-budak saya dapat tahu, kawan-kawan saya pun, anak-anak mereka semua nak masuk P1 ni ada sangkut sebab apa? COVID-19 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dia ambil test tu dia dapat jawab dengan baik. Exam PSLE ke O-level dan sebagainya, ujian kehidupan, Bismillahirrahmanirrahim. Itu semua yang eksis. Sebab apa? Kita utamakan, kita bergantungkan kita punya nyawa kita punya pengharapan kita segala-gala perkara ni semua kita mulakan dan juga kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimulakan atau itulah penerangan huraian daripada Al-Marhum Sa'abila berkenaan dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Okay? So banyak lagi saya nak kupaskan, tapi saya rasa saya cukup setakat ni 1 hour. Sebab saya mukadimah tadi saya agak panjang juga. Dan juga saya harap saya nak kongsikan pada pada hari yang lain, pada waktu yang lain insya-Allah, dan juga kandungan Fatihah pada ayat-ayat yang lain insya-Allah. So saya mungkin stick pada hari Sabtu. Kalau saya ada urusan, mungkin saya akan maklumkan di wadah Facebook ni ataupun di wadah online sosial media tentang tarikh selanjutnya bilakah boleh saya buat sesi seperti ini melalui wadah online insya-Allah lah. Alright. Tapi itulah, kalau apa-apa yang perlu diberikan maklumat ataupun segala yang perkara feedback, especially please, inilah pertama kali saya buat. So saya perlukan feedback daripada anda semua. Kalau agak-agak perlu diteruskan ataupun apa-apa yang kurang, silalah beritahu. Sebab kita nak berikan yang terbaik dan juga konten ni konten yang perlu diberi wawasan kepada semua. Perlu share juga kepada yang lain, sebab tadi saya kongsikan terhadap statistik ataupun data yang berlaku pada tahun 2014 terhadap pengajian agama Islam, pendidikan agama Islam di Singapura. Sebanyak 60% belia tak ada belajar agama. So now dah masuk 2020, apakah konten yang kita nak kongsikan? So saya mulakan dengan surah Fatihah. So surah Fatihah ni konten dia juga kepentingan dia banyak dalam solat kita baca surah Fatihah, dan juga ayah juga perlu kita belajar Iqra,
ataupun kita perlu belajar asas agama Islam. Kita ni berbeza dengan agama lain. So agama kita menitik beratkan tentang baca. So kita kena usaha kalau nak mendapatkan keberkatan dunia akhirat, kita utamakan kalam Allah, kata-kata Allah, dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. So atas dasar ini kita mulakan dengan yang terbaik, kita lakukan yang terbaik. Dan juga kalau ada apa-apa cadangan, boleh beritahu kepada saya ataupun inbox dengan Himayah ni untuk kita lakukan. Sebab kita nak outreach. Sebab banyak di belia-belia di luar sana, apabila dia lihat konten agama Islam ni tidak menarik, dia tertarik juga menarik kepada agama yang lain. So orang kata tu jangan orang kata tu terperanjat dia bahawasanya belia-belia yang ada kat dalam rumah kita ni pun dia dah berminat dengan agama-agama lain. I'm talking about, kita tak bias kat sini. Kita cakap pasal kita nak preserve ataupun kita nak mewarisi agama Islam ni kepada generasi-generasi yang akan datang dengan konten agama Islam. Macam mana kita diajar dulu belajar mengaji, bawa rihal, bawa mukadam, pergi rumah Nik Siti, Mak Siti, Tok Mat, Tok Man, Ustaz Man dan sebagainya. Sekarang that kind of environment tak ada. Environment tu dah berbeza pada zaman sekarang ni. Ada member tanya ke so anak aku ni degil nak semayang macam mana? Aku bingit lah anak aku dah cakap banyak kali pun tak nak semayang juga. So macam mana? So ini adalah cabaran yang saya rasa boleh di-tackle selagi mana. Sebab itu benda semua akan dikongsikan pada masa akan datang lah, insya-Allah. Sebab benda ni adalah experience dan juga perkongsian. Sebab tak ada yang betul, tak ada yang salah. Sebab ini semua adalah usaha. Sebab apa? Allah yang tentukan segalanya kan. Siapa sangka pada tahun 2020 ni, kalau kita pernah dengar slogan wawasan 2020, itu setakat wawasan, tapi yang menetapkan tahun 2020 tu apa terjadi adalah Allah SWT. Siapa sangka saya dapat jumpa dengan 15 orang tengah online ni, ataupun kejap lagi ada orang share lagi. Siapa sangka saya dapat gunakan all this alat untuk menyampaikan wasilah ataupun menyampaikan ilmu agama Islam berbentuk Al-Quran ataupun hadis. Siapa sangka? Siapa sangka juga kita dapat duduk rumah ni, kita rasa lah TV tak mainkan agama Islam, local limit. Sekali tiba-tiba keluar Salam SG, keluarlah ni Himayah punya perkongsian dan sebagainya, platform-platform yang mana kita boleh dapat semua di hujung jari kita. Cuma kita nak dan tak nak je. So insya-Allah insya-Allah saya akan kongsikan pada masa yang akan datang, pada episod yang akan datang dalam platform Himayah ni, sama ada hari apa tu insya-Allah saya nak cuba berikan informasi secara awal hari apa yang saya akan lakukan, tapi saya akan sambung selepas Fatihah, selepas basmalah. Sebab tadi saya baru go through Bismillahirrahmanirrahim saja. Ada lagi ayat-ayat yang lain, ada lagi ayat-ayat yang lain yang belum lagi dikupas, belum lagi dihuraikan daripada kitab almarhum Ustaz Ahmad Abdillah Al-Jufri. Kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan almarhum Ustaz Abdillah Ahmad Al-Jufri ni, segala sumbangan dia kepada kita, segala apa yang ilmu dicurahkan kepada kita, dapat keberkatannya dan juga dapat manfaatnya insya-Allah. Al-Hazaniyah wa natin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih kepada yang lain yang melihat saya, yang sudi online dengan saya semua, mengisikan waktu 1 jam hari Sabtu ni bersama dengan saya online. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga pada siapa yang kasih komen ni, Wan Mahira, Adul, Syabas, Ismail, Apa Satya dan juga siapa-siapa yang melihat. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak. Dan insya-Allah saya akan berkongsi lagi pada masa akan datang. Oleh itu kita tutup dulu sementara ini, dan juga highlightkan tadi, saya tadi berhenti dalam basmalah saja. InsyaAllah akan kongsikan lebih lanjut tentang perkara itu. So kita tutup dengan tasbih kafarah dengan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.